Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, antara yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia pada ketika ini adalah pilihan raya kecil Dun Air Kuning. Ramai yang berkata calon kerajaan perpaduan akan menang. Ada yang kata calon PN yang akan menang. Jadi masing-masing ada pilihan. Tapi saudara-saudara, sebelum ini kita sudah digemparkan dengan satu isu berkaitan dengan status calon Perikatan Nasional yang membabitkan isu tauliah. Dalam satu artikel daripada Malaysia Kini, Menteri sahkan laporan polis terhadap calon Perikatan Nasional babit isu tauliah. Okey, sebelum kita teruskan, andai kata sekiranya calon PN menghadapi masalah yang membabitkan isu tauliah dan membolehkan beliau untuk tidak layak bertanding bagi PRK Dun Air Kuning, adakah dengan ini PN akan membatalkan calon mereka? Polis telah menerima 7 laporan sepanjang tempoh kempen PRK Dun Air Kuning, termasuk 1 laporan yang mempertikaikan kelayakan tauliah calon Perikatan Nasional Abdul Muhaimin Malik. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan laporan terhadap Ketua PN Tapah itu mungkin timbul akibat keraguan mengenai cara dia memperoleh tauliah untuk mengajar dan menyampaikan ceramah agama Islam. Sebab dalam permohonan untuk mendapat status tauliah, aturannya adalah perlu dimaklumkan tentang sama ada pemohon ada penglibatan politik atau tidak, kata Saifuddin dalam sidang media di Kampung Cangkat Petai Tapah. Maknanya kalau disebut ada, besar kemungkinan tauliah itu tak dapatlah. Sebab itu memang aturan dia. Tapi dia di sini benda tu disebut atau didakwa ada berlaku sebaliknya. Jadi calon ni, Muhaimin, dikatakan ada. Bermaksud kemungkinan dia sebenarnya tidak memaklumkan butiran yang sebenar. Jadi ada aduan dibuat, tambah menteri itu. Sebelum ini pengurusi Amanat Perak Asmuni Awi menyuarakan kebimbangan terhadap dakwaan bahawa Muhaimin telah memperdaya pihak berkuasa agama negeri untuk mendapatkan tauliah sebagai ustaz. Bekas adun manja itu berkata, peraturan melarang individu yang memegang jawatan politik atau bertanding dalam pilihan raya daripada memperoleh akreditasi agama yang dikendalikan oleh Jabatan Mufti Negeri. Jadi saudara-saudara, adakah ini akan menyebabkan calon PN menarik diri ataupun dibatalkan pencalonannya, ataupun sekiranya beliau masih dapat bertanding, ini menjadi penyebab kepada kekalahan bagi Perikatan Nasional. Bagi saya ini satu kemenangan baru untuk calon Barisan Nasional, kerana kita tidak mendengar isu tentang ini berkaitan calon Barisan Nasional. Saudara-saudara, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang saya amat hormati, antara keputusan SPRM yang kita nantikan, khususnya bagi seluruh rakyat Sabah, negeri di bawah Bayu, antara keputusan yang kita nantikan adalah berkaitan dengan keputusan kes rasuah di Sabah. Sebelum ini tular di media sosial berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, skandal adun rasuah berjemaah, macam-macam lah. Kerana perkara ini melibatkan beberapa kepimpinan politik di negeri Sabah. Akhirnya, ini satu keputusan terbaru SPRM. Kes rasuah Sabah, SPRM masih tunggu laporan forensik. Minta sabar. Ini adalah keputusan terkini. Kalau nak cakap ada tangkapan berlaku, saya sebagai rakyat Malaysia, sebagai rakyat Sabah,
Kalaulah ada benar-benar penyakau, penjahat di luar sana, kasih tangkap dia. Buat apa biarkan mereka bebas? Sebab saya rasa ini menjadi, saya mewakili suara rakyat Sabah yang selalu meletakkan komen di dalam channel ini. Tangkap semua penyakau-penyakau ini. SPRM masih menunggu laporan forensik berhubung video berkaitan skandal rasuah Sabah yang diserahkan kepada Suruhanjaya itu pada 11 Mac lalu. Saya jangkakan laporan tersebut akan siap dalam masa terdekat kerana pihak forensik sedang menjalankan penelitian secara terperinci terhadap kesemua 10 rakaman audio itu. Seperti yang saya maklumkan ketika sidang media di Sabah beberapa minggu lalu, 8 individu sudah dipanggil untuk memberi keterangan, termasuk satu kes baru melibatkan Tomahan yang turut disiasat. Azam meminta semua pihak bersabar dan tidak membuat sebarang spekulasi. Sebelum ini, Azam menegaskan dakwaan rasuah melibatkan adun bukan perkara yang boleh dilindungi. Malah siasatan masih diteruskan. Saya dah beritahu sebelum ini, ada 2 kertas siasatan dibuka, yaitu terhadap Albert, pemberi maklumat, dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management, John T. Enggihon, dan membabitkan 8 adun itu serta video itu. Jadi semua pihak perlu faham dan saya dah jelas banyak kali. Jadi saya harap semua kena bersabarlah. Dalam kita menjalankan siasatan ini, kita tidak fully guided, ikut telunjuk. Kita bukan ikut cakap public opinion. Sebaliknya ada prosedur SOP yang perlu dipatuhi. Nah, itu adalah keputusan terkini berkaitan dengan kes rasuah Sabah. Selain rakaman, pemberi maklumat telah mendedahkan banyak mesej WhatsApp mengenai perbualannya dengan adun yang didakwa terlibat dalam skandal itu. Ahli perniagaan itu telah menuduh adun berkenaan menerima rasuah daripadanya sebagai pertukaran untuk lesen cari gali mineral. Sebelum ini, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya berkata, Lawyers for Liberty yang diasaskannya bersama akan menyerahkan video asal kepada Suruhanjaya itu. Ketua Menteri Sabah Haji Jinor telah mendakwah bahawa video itu adalah sebahagian daripada kempen untuk mencemarkan pentadbirannya. Akhirnya persoalan yang sebelum ini kita tertanya-tanya, adakah ini berkaitan dengan kes rasuah Sabah boleh menyebabkan kekalahan kepada kepimpinan kerajaan negeri termasuk Ketua Menteri Sabah? Apa komen anda?